Hujan di sekitar Lembah Kelang di Kelana Jaya juga mengakibatkan permainan di antara ataupun pertemuan di antara pasukan Perak dan juga pasukan Selangor berlangsung dalam keadaan padang basah dengan Nana Poku antara yang menjadi tumpuan terlepas peluang untuk menghasilkan jaringan yang pertama. Lihat bagaimana dua peluang keemasan ini peroleh pasukan Perak FC yang seharusnya sebenarnya boleh menghasilkan jaringan buat pasukan pelawat. Walaupun beberapa peluang yang terhidang. Namun sebelum itu, sebelum sepak mula di antara Perak dan juga pasukan Selangor, ini jaringan tunggal Ifidayun dihasilkan melalui sepakan penalti untuk memberikan 3 mata buat pasukan Selangor di Kelana Jaya. Yeah, the most important thing to start in a tournament or to start in the Malaysia Cup is to get 3 points in the first game. It was the most important thing, and we have the 3 points. And for that we are really lucky, and lucky. And but honestly, sometimes we had luck in the game, especially in the first half time. But I was content with the performance and with the readiness and the commitment against the ball, but the opponent had too much goal chances, really. Yeah. And but we had 3, 4, 5 situations in the first half time where we played a bad final pass, really a bad final pass. We controlled the game, but we need always be careful for the long balls, for the deep runs of Nana Poku, of Marcel in the first half time. It was not so easy, and we can do it better, honestly. Yeah? But at the end, we are happy to have the 3 points, and that's, I tell you again, that's the most important thing. Okey, saya nampak pemain saya walaupun ketinggalan, kami berusaha hingga ke penamat, bisa penamat, di mana hanya kami tidak mendapat menjaringkan gol. Dari segi positifnya, mereka terus berjuang walaupun kita ketinggalan. Dan selepas ini berdepan dengan Kuching City, bagaimana coach melihat perlawanan yang kedua? Ya, bagi saya memang kita tahu Kuching City pasukan daripada pasukan Premier, tapi bukan mudah bagi saya. Saya dah melihat mereka main, beberapa orang pemain experience yang berpengalaman bermain di pasukan Kuching City. Saya harap pemain saya tidak ambil mudah perlawanan ini walaupun dengan pasukan Premier League, tapi kami harap kami dapat buat yang terbaik dan membawa pulang 3 mata, insyaAllah. Okey, tadi sebelum tu saya nak mention perlawanan di antara Selangor dan juga Perak sebelum perlawanan bermula. Mereka bertafakur dari kedua-dua pasukan untuk menghormati pemergian mendiang Ken Warden. Mendiang Ken Warden pernah jadi technical director untuk pasukan Perak di Selangor, confirm lah seperti yang kita ketahui. Jadi itu yang berlaku di Stadium MPBG Kelana Jaya. Baik, kita beralih ke cerita di tengah padang. Saya katakan, kita bincangkan tempoh hari, saya nak Perak bounce back untuk Piala Malaysia. Dan mereka membuktikan malam ini Perak dalam kedudukan yang sangat baik. Zam. Jika dilihat pada peluang mereka untuk mencipta peluang jaringan, lebih baik daripada apa yang berlaku ketika di dalam liga tersebut, liga baru-baru ini. Saya boleh katakan yang Piala Malaysia ni ialah piala yang tidak ada, kita katakan, tekanan untuk mereka. Mereka telah akan bermain di Liga Division 2. Ini adalah piala baru dan motivasinya baru. Kita boleh lihat bagaimana pemain-pemain mereka seperti Adik Raub, Izzuddin, saya boleh katakan, beberapa pemain muda mereka bermain dengan begitu baik, mencipta banyak peluang di kiri kanan, melakukan hantaran lintang. Cuma mungkin mereka, tahun lalu mereka hanya bermain mungkin separuh perjalanan Liga Super, Division 2 bersama Perak 2. Tahun ini tiba-tiba dinaikkan pangkat, tetapi mereka berkembang dengan baik. Ya, saya setuju. Kalau dia ambil kira kemenangan peluang malam ni ada dengan pasukan Perak. Tak dapat menghasilkan gol walaupun chances begitu baik untuk dapatkan gol. Untuk pasukan Selangor, saya rasa macam terkejut sikit, seolah-olah penguasaan bola tu bukan pada permainan bukan pada Selangor tapi datang daripada Perak. Cuma kekuatan pasukan Selangor, saya puji, tetap saya mengatakan bahawa mereka membuat pertukaran, memasukkan pemain muda untuk buat gantian by tactical time dan peraturan
5 pertukaran yang boleh dibuat ini, saya rasa ini yang terbaik untuk Selangor. Walaupun ketika ini kita nak lihat dalam grouping bukan pasal jaringan perlu banyak gol untuk bonus, tapi 1 gol untuk Selangor sudah cukup untuk 3 mata. Selangor hari ini pada pengamatan anda apa yang sedikit expectation kita tu terjejas sedikit kepada persembahan Selangor? Selain daripada keputusan lah, selain daripada keputusan, kita rasakan mereka mampu bermain dengan lebih baik. Jika hari ini prestasi hari ini mereka bermain mungkin menentang Kedah atau Terengganu, mungkin keputusan tak berpihak pada Selangor. Kita tahu ini piala yang saya tak katakan piala Malaysia tak penting, tapi piala Malaysia sentiasa dikaitkan dengan Selangor kan. So jika mereka ingin memenangi piala ini, mereka tidak boleh turun dengan mood ataupun sikap seperti apa yang mereka bermain menentang Perak, kerana saya ada merasakan yang mereka bukan bersambil lewa tetapi tidak cukup kita boleh katakan tidak cukup persiapan mereka untuk bermain menentang jangkaan mereka menentang Perak, yang saya rasa Perak turun dengan yang lebih mengejutkan daripada apa yang Selangor ada. Apakah di bahagian tengah ataupun ketumpulan support daripada bahagian belakang juga antara faktor yang boleh kita ambil kira dalam persembahan pasukan Selangor malam ni? Ya, mungkin itu berlaku dan saya macam agak nampak apabila berdepan dengan sesuatu pasukan untuk pasukan Selangor ni, mereka tak ada nampak boleh carry satu benda. Game ni kita anggap Selangor boleh menang. Itu sukar untuk pasukan Selangor sebab sudah tentulah sebagai masuk dari Piala Malaysia, orang nak kalahkan pasukan Selangor ni lebih kuat untuk lebih kuat untuk menewaskan pasukan Selangor. Tapi pada masa sama kita tengok rotate ataupun pertukaran pemain berlaku. Kali ni kita tengok Wanzak kecederaan lama dapat masuk first 7 untuk start player. Kemudian Shivan pilih masuk juga sebagai pemain defensif di bahagian tengah. So saya rasa ini satu pertukaran penggiliran pemain yang mungkin tak menyebabkan Selangor tak ada dapat konsisten pemain kesebelasan utama. Dia tak main kesebelasan tu, tak ada main dalam 1, 2, 3 game berturut-turut. Ini pertukaran. Dan ini menyebabkan kedudukan Ifadayo, kita tahulah dia kena dapat antara bola. Tapi itu positif untuk Ifadayo? Ya. Selagi dia menjaringkan gol, saya rasa positif untuk Ifadayo. Cuma kita jangkakan peluang itu lebih banyak dimiliki oleh pasukan Selangor, bukan untuk pasukan Perak.